أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القادر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kurniaan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita sehingga ke saat ini. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala tidak uji kita dengan ujian yang kita tak sanggup kita hadapi. Tapi Allah Subhanahu wa taala semestinya menguji kita dengan ujian yang kita akan boleh hadapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Moga-moga dengan segala ujian yang kita hadapi dalam hidup kita mampu mendekatkan diri kita, menjadi asbab mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit, sakit itu makin dekat dengan Allah. Kalau sihat, sihat ibadah yang menuju kepada Allah. Kalau berharta, harta itu berkah dan digunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seluruh mata, tangan, hidung, lisan, telinga, akal fikiran, perut, kemaluan, kaki. Moga-moga semua ini melangkah menuju kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita beramal, tuan-puan, yang kita amal setiap pagi sampalah waktu tidur pada setiap hari, pagi-pagi, tengah hari, petang, malam, banyak amalan yang kita mungkin amal. Ada amalan wajib khusus, ada amalan umum, sunat dan sebagainya. Kita amalkan bersama. Moga-moga Allah terimalah amalan kita ini dan diangkat, dibuka pintu-pintu langit, dibentangkan di hadapan Allah, lalu Allah menerima sebagai amal ibadah yang kita buat, dan kita juga yang mendapat keuntungan, diberikan pahala, diredai oleh Allah, dijanjikan syurganya. Akan tetapi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, dalam tak sedar ada amalan-amalan kita tersekat di langit. Kita ingat kita amal selama ni naik belaka, ingat Allah terima belaka banyak amalan kita. Tiba-tiba ada yang tersekat di langit disebabkan amalan-amalan buruk kita. Dah tahu mana sekat di langit? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal. Minggu lepas kita telah bicarakan. Kita ulas sikit lepas tu kita sambung. Muka surat 139. Kita ulas sikit. Tak syarah dah, ulang je. Nak siapa ke tempat kita berhenti minggu lepas tu. Muaz ni tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan di dalam kitab Az-Zuhri dengan sanad daripada seorang lelaki iaitu Khalid bin Ma'dan yang pernah berkata kepada Muaz, "Wahai Muaz, khabarkanlah kepada aku satu hadis yang pernah kamu dengar daripada Rasulullah." Ada seorang lelaki diminta dengan Muaz, beri kepada aku satu hadis ya, bukan banyak, satu je hadis hak mu dengar daripada Rasulullah yang bermanfaat untuk aku pegang hadis tu, terutama berkaitan dengan amalan. Bila orang minta dengan Muaz ni hadis hak dia dengar daripada Rasulullah, sebab dia dekat dengan Rasulullah, menangis lalu dia, sehingga orang lelaki hak tanya tadi menyangka Muaz ni tak kira berhenti menangis kerana teringat pesanan Rasulullah. Tetapi akhirnya Muaz pun berhenti nangis, dia pun royak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu panjang ni.
Maka Mu'az pun kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Mu'az, sebenarnya aku mahu khabarkan, yakni beritahu kepadamu satu hadis. Jikalau kamu memeliharanya, amalan tadi, pasti ia akan memberi manfaat kepadamu di sisi Allah. Dan jika kamu sia-siakannya dan tidak memeliharakannya, akan terputuslah hujahmu di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat. Iaitu amalan kita tidak membantu kita. Hak kita amal ni tak jadi hujah di sisi Allah kelak di hari kiamat. Maka pelihara gapo ni? Maka Rasulullah kata kepada Mu'az, muka surat 139, wahai Mu'az, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan 7 malaikat sebelum ia menciptakan langit dan bumi. Allah SWT telah menjadikan 7 malaikat sebelum adanya langit dan bumi. Kemudian ditentukannya pada setiap langit satu malaikat daripada mereka untuk menjaga pintu langit tersebut. Daripada 7 malaikat tu ditugaskan oleh Allah, setiap satu daripada 7 malaikat jaga pintu-pintu langit. Ada berapa tapisan langit? Ada 7. Tahu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mi'raj ke langit pada waktu dimi'rajkannya. Lalu dicerita pada kita, kan setiap lapisan langit jumpa kan malaikat penjaga, malaikat hafazah dipanggil, penjaga pintu langit. Rasulullah nak tembus langit tu, nak masuk tu, malaikat tanya dulu, apakah ianya dibangkitkan untuknya? Jawab Jibril, ya. Maka baru boleh masuk ke pintu-pintu langit. Ada malaikat yang menjaga 7. Malaikat ni jaga pintu-pintu langit, 7 langit. Dia panggil malaikat hafazah. Lalu naiklah malaikat hafazah membawa amalan seseorang hamba yang dilakukannya mulai dari pagi sampai ke petang. Malaikat ni akan naik ke pintu-pintu langit bawa amalan kita semualah. Kita semua ni ada malaikat yang akan ambil amalan kita pagi, petang dan juga subuh. Tu. Dia naik waktu subuh, lepas subuh sekali, lepas asar sekali. Orang naik amalan kita. Amalan tersebut mempunyai nur bagaikan cahaya matahari. Amalan yang dia bawa, amalan kita ni bila terkumpul seperti nur kiasa dia. Amalan-amalan molek lah. Amalan-amalan molek. Kita tak bincang amalan tak molek ni, kita bincang amalan hak molek, hak naik, hak molek. Bila kumpul seperti nur cahaya matahari bersinar, malaikat bawa naik ke atas langit. Sehingga apabila malaikat hafazah yang membawa amalan hamba itu sampai ke langit pertama, amalan kita ni pun sampai ke langit pertama, mereka ni menyangka amalan tu baik, comel, bercahaya dan sangat banyak. Lalu malaikat penjaga langit pertama tu kata bagi malaikat hafazah, malaikat hok jaga langit pertama tu bagi tahu kepada malaikat hok bawa amalan kita tu, pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Maka amalan tu tak boleh tembus langit pertama, tak pahdah nak tembus. Suruh pukul balik amalan tu ke muka kita. Jawab malaikat tu, akulah malaikat penjaga umpatan. Bapa tak boleh tembus langit pertama? Kerana ada ngopak hari tu, amalan kita tak naik. Kita telah bahas minggu lepas pasal ngopak. Allah telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang mengumpat orang dapat melepasi aku kepada pihak lain. Orang ngopak, riwayat amalan hari tu ada ngopak, amalan tu tak lepas langit pertama. Langit pertama tak lepas. Kemudian datang pula malaikat hafazah membawa amalan soleh dari amalan-amalan hamba. Lepas tu ada malaikat yang lepas. Maknanya dia tu tak ngopak hari tu. Amalan dia lepas langit pertama, langit kedua pula. Baginya cahaya bersinar-sinar, amalan tu comel naik.
Mereka anggap amalan ni bersih, dia banyak comel. Malaikat tu berjaya sampai ke langit kedua. Lalu berkata malaikat penjaga langit kedua tu kata gana pula, berhenti, tak lepas. Pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, kerana ia menghendaki dengan amalannya akan mendapat keuntungan dunia. Tak lepas. Langit pertama lepas, langit kedua bawa amalan tu tak lepas. Sebab apa? Kerana dalam amalannya ada niat untuk keuntungan dunia. Bukan tak boleh ambil dunia, tapi dunia ni biar jadi wasilah, yakni jambatan ke akhirat. Sebab kita hidup dunia, kena ambil dunia, kena ada kereta, kena ada rumah, kena ada pekerjaan, tapi semua tu membawa kepada keuntungan akhirat. Tapi ada hamba Allah ni dia buat amalan kerana keuntungan dunia semata-mata, tersekat. Walaupun dia tak ngupak hari tu, sekat amalan baik dia di pintu langit yang kedua. Kata malaikat jaga pintu langit kedua, aku malaikat kemegahan, Allah telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalannya, amalan yang ada semata-mata dunia tadi, melintasi aku kepada pihak lain. Sesungguhnya dia bermegah terhadap manusia dalam majlis mereka. Ni tak boleh. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, benda sikit ya, tapi kenapa jadi amalan tu sekat? Kerana ada sifat iblis situ. Nabi meneruskan percakapannya. Hadis ni hadis panjang. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amalan seseorang hamba yang bersinar-sinar cahaya je. Sinar cahaya amalan gapo tu? Amalan sedekah, amalan solat, amalan puasa. Ada hak lepas naik sampai langit ketiga. Para malaikat hafazah pun merasa kagum melihat keindahan amalan tersebut. Dia tengok amalan tu yang dibawa bercahaya comel, kagum. Malaikat kagum dengan amalan orang puasa, orang sedekah, orang solat ni. Termasuk solat sunat, solat malam lah. Ni. Lalu mereka pun melintasi bawa amalan tu ke langit ketiga. Tiba-tiba malaikat hak jaga langit ketiga sekat dia. Tunggu dulu. Berhenti. Pukul ke amalan ni muka, atas muka tu dia. Dalam bahasa kapur. Terkejut malaikat. Dia buat apa pula mu suruh aku? Mu tolak amalan ni nak naik langit ketiga, sakak suruh pukul atas muka. Buat apa pula? Sedekah comel cahaya dia, amalan dia molek ni. Kata malaikat tu, akulah malaikat takbur. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalannya melintasiku kepada pihak lain. Dia membesarkan diri terhadap manusia di dalam majlis mereka. Ada sifat takabur. Dia panggil sifat kibir. Al-kibri. Sifat kibir ni lagu mana? Dia rasa dia je betul, orang lain tak betul. Dia kalau dia tak betul, orang betul dia tak boleh. Dia akan anggap orang nak betul dia ni, dia betul tak betul. Walaupun sahih dah dia salah, dia tak boleh nak terima kebenaran. Itulah takabur. Kalau salah, mengaku salah lah. Salah, mengaku salah. Tak payah duk backup ke apa lah. Amalan sakok di pintu langit ketiga. Kalau orang nasihat kita, nasihat tu molek untuk kita, kita terima. Kalau tak terima, kita tak terima kebenaran, itulah takabur. Takabur tu hak tu. Orang takabur ni dia tak nak terima benda kebenaran. Walaupun benar orang kata tu. Sombong. Katanya lagi,
Kemudian Rasulullah cerita pula, malaikat hafazah naik membawa amalan seseorang hamba. Ada hak malaikat naik ni lepas langit ketiga. Oh ni mesti dia ni tak ngopak, amalan dia tak ada nak keuntungan dunia. Dan dia pun tak takabur, naik lepas atas lagi sampai ke langit yang keempat, pintu langit yang keempat. Amalan tu hak malaikat bawa, amalan orang ni bersinar-sinar seperti bintang yang berkelip-kelip, lebih comel daripada sinaran matahari, comel lagi. Comel amalan dia ni. Baginya suara tasbih, solat, puasa, haji, umrah, amalan ni naik sampai ke langit keempat, comel amalan dia. Cahaya bercahaya seperti bintang berkelip-kelip, comel bintang ni. Langit di waktu malam takkan indah, melainkan dihiasi oleh bintang yang bercahaya berkelip-kelip. Maka indahlah langit. Begitulah umpama orang yang beramal tadi, comelnya amalan dia sehingga seperti cahaya bintang yang berkelip-kelip. Para malaikat hafazah berjaya membawa amalan itu sehingga sampai ke pintu langit yang keempat. Ada seorang hamba Allah ni sampai ke langit keempat. Maka malaikat penjaganya langit keempat tu berkata pada dia, berhenti. Tak lepas. Berhenti. Ada banyak-banyak orang ni hak ni kena sekat. Ada hak lepas, hak ni kena sekat. Bapa kena sekat. Malaikat tu kata, mu bawa amalan ni kuku atas muka tu dia semula. Bukan atas muka je. Hak ni, hak langit keempat ni. Hak langit keempat ni tu apa? Bukan atas muka je ni. Hak langit pertama, langit kedua, langit ketiga, mu bawa turun semula amalan ni. Lepas atas muka dia. Hak langit keempat ni bukan atas muka je. Malaikat kata kan, bawa amalan ni waktu turun semula lepas atas muka tu dia, atas belakang dan juga atas perut. Oh ni berat ni. Kata malaikat tu, akulah malaikat ujub. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalannya melintasiku kepada pihak lain, yakni langit kelima. Ia beramal dengan ada perasaan ujub dalam dirinya. Oh ni bahaya ni. Ujub ni lagu mana? Dia rasa kagum pada diri sendiri. Bukan orang lain kagum pada diri dia. Dia tu rasa kagum dengan diri sendiri, dengan amalan dia. Dia bukan lagi takabur. Dia rasa diri dia tu hebat dah. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT. Dia bukan tak beramal, dia beramal. Dia beramal bukan nak tunjuk ke orang, tak tunjuk. Tapi dia rasa ni amalan dia ni, dia rasa diri dia ni wali dah. Wali. Sebab tu ada orang ngaku wali. Kalau wali tak ngaku wali, sesek wali pun tak tahu dia ni wali. Tapi ada orang kita ngaku wali. Bapa ngaku wali. Semalam ambo 10,000 la ilaha illallah. 10,000 subhanallah. 50 rakaat tahajud. Lepas tu dia pula latih diri dia wali. Sejik dah hari. Allahu Rabbi. Inilah perbuatan ujub. Dia rasa diri dia ni patut jadi hebat. Dia rasa diri dia ni hebat. Dia patut orang lain ni mulia ke dia dengan kehebatan amalan dia. Hak inilah yang dirasai oleh iblis. Saat Allah suruh sujud di atas penciptaan sebaik-baik penciptaan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dia rasa ujub. Bapa aku kena sujud. Allah tanya dia, bapa mu tak sujud? Aku perintah.
Aku ni Allah Tuhan perintah. Dia jawab gana, khalaqatani min nar. Dia jawab gana, ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Tu bila mari wujud. Khalaqtani min nar, mu cipta aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin, mu cipta dia daripada tanah. Mana lebih hebat? Aku dulu hidup pada dia, mu buat aku dulu ya Allah. Aku dulu sujud padamu sebelum ada ni diciptakan lagi. Apa aku kena sujud? Tu dia mari. Sebab apa? Wujud tadi mari. Dia bukan lagi perasaan hasad. Wujud ni lebih besar daripada hasad. Tu. Dia rasa diri dia patut dimuliakan, dia rasa diri dia lah hak hebat. Itu. Sakok di langit yang keempat. Tu. Kerana wujud tu apa? Wujud ni kalau nak dibandingkan, contoh amo banding. Seorang ulama hebat ibadah dia, tak pernah minum arak, tak pernah zina, tak pernah curi, ibadah hebat dia. Perut ada wujud. Lawan dengan orang hok zina, bunuh orang, curi, tak termasuk syirik ya. Syirik tu lain cerita. Ngopak orang, kata orang, perut dia rasa Allah hinanya, banyak dosanya, aku di sisi Allah menangis dia. Dia rasa diri dia ni hina, banyak dosa, aku orang jahat, aku orang hok buat muka Allah. Nak banding dengan ulama hok rasa hebat, akulah hebat, so patut semua orang muliakan aku. Kehebatan aku ni, aku rasa aku wali. Ulama tadi nak banding dengan orang buat maksiat tadi, lebih mulia orang buat maksiat tadi. Hatulah nak ayat ganahnya sifat wujud tadi. Bahaya. Tu langit kepak. Katanya lagi, kemudian naik pula malaikat hafazah. Ada dalam ramai-ramai malaikat bawa amalan tu lepas langit kepak. Lepas. Tak ada sifat wujud dia hari tu. Setiap hari ni. Maka naik sampai ke langit yang kelima. Amalan yang naik ke langit kelima ni bersinar-sinar comel amalan dia, seolah-olah pengantin yang dihantar ke rumah suaminya berseri-serinya. Amalan tu suka, happy, comelnya cahaya amalan tu. Lalu malaikat penjaga langit yang kelima tu pun kata, dalam banyak-banyak hak naik ni ada hak sakok sekat. Berhenti. Ni hak sekat. Langit penjaga malaikat penjaga langit kelima. Berhenti orang ni tak boleh naik. Amalan ni tak boleh naik. Dan pukul ke dengan amalan ni. Muak turun balik amalan ni, pukul amalan ni atas muka tuan dia. Dan campurkanlah ia di atas tengkuk dia. Atas muka so, atas tengkuk so. Hak tadi 3. Atas muka, belakang, perut. Hak ni atas muka, atas tengkuk. Teruk lagi. Mulai amalan ni balik, atas muka, atas tengkuk ni. Jawab malaikat tadi, akulah malaikat hasad. Ia sangat hasad kepada orang yang belajar ilmu dan beramal seperti amalannya. Malaikat tu katakan, apa tak lepas langit kelima ni? Demon ni buat amal. Ni bukan kecek buat maksiat ni, dok. Ni bukan kecek buat maksiat dosa lala, dok. Dia buat amalan belaka ni. Semua hok naik ni amalan molek comel belaka. Malaikat tu kata, dah apa tak lepas langit kelima? Malaikat tu kata, dia ada hasad. Hasad ni iri hati. Deki lah. Deki tu iri hati. Iri hati tu maksudnya kita tak suka orang tu dapat nikmat.
Dan kita nak nikmat tu pindah pada kita, ataupun nikmat hak dia ada tu hancur kalau tak leh pada kita. Gitu. Kita tak puas hati dengan apa dia buat, walaupun dia buat tu comel. Itu hasad. Hasad lagu mana ni? Ia sangat hasad kepada orang yang belajar ilmu dan beramal seperti amalannya. Allah. Kalau kira comel hasad ni, dia deki kepada orang yang belajar tu. Lepas belajar dia amal ilmu yang dia belajar, ada orang deki pada dia. Orang tu buat amalan juga, tak amalan orang tu sakok di langit kelima. Hasad ni adalah benda yang kotor lah daripada jiwa. Dia tidak ada dari jiwa yang baik, dia hasil daripada jiwa kotor hasad. Tak suka orang tu buat molek. Itu hasad. Tak suka orang tu boleh anugerah, tak suka orang tu boleh nikmat. Itu hasad. Tak suka orang tu bahagia, tak suka orang tu sihat, tak suka orang tu ada ilmu, lepas tu dia beramal. Aduh, hasad tu. Tak suka orang tu ada harta, lepas tu dia sedekah. Itu jadi tak puas hati dengan dia. Ikut dia harta dia, ikut dia ilmu dia, ikut dia badan dia. Dia apa kita ni jadi tak puas hati? Ada benda tak kena lah. Itu hasad. Amalan sakok di langit kedua. Kita tengok dia ni tak biasa mari sejik. Lepas dia dengar kuliah mari sejik. Baguslah. Tapi ada orang tengok tak puas hati dia ni mari sejik. Serabut aku tengok muka dia ni mari sejik. Wak gapo mari juga sejik. Apa kita jadi gerak ke dia? Ikut dia nak mari sejik ya. Pasal pun. Ikut dia nak mari sejik pakai seluar jin pun. Jangan pakai seluar pendek sudah. Asal dia semaya. Jangan maya tak ambil semaya pun. Ikut dia pada dia. Ikut dia tak si pakai ke plekat, nak pakai jubah. Ikut dia nak pakai sebel ke nak pakai kopiah, atau si pakai kopiah pun tak apa, jangan sujud atas rambut sudah. Ikut dia. Sebab apa kita jadi tak suka dia, kita jadi hasad dia? Ada benda tak kena. Ni. Ikut dia lah nak mari dengan kereta gapo sejik pun. Kereta kecil, kereta sederhana, kereta besar, kereta baru, kereta lama. Ikut dia. Sebab apa kita jadi susah? Dia naik kereta ni, mari masjid. Ikut dia. Kita ni jadi susah apa? Itulah hasad tu apa? Tu contoh. Allah menyuruhku supaya minta maaf. Ia hasad akan orang lain yang melakukan sebagai kelebihan di dalam ibadat. Ia juga mengumpat mereka. Dia bukan saja hasad kepada orang tadi. Orang tu pergi ngaji ilmu, dia beramal, ada orang hasad dia. Kita hasad kepada dia. Kemudian dia ada kelebihan lah dengan ilmu yang dia belajar, dengan amalan yang dia amal tu adalah kelebihan dia. Mungkin dia ada ilmu, dia nyapa pada orang. Mungkin ada ilmu, dia rajin ibadah. Mungkin dia banyak harta, dia rajin sedekah. Kita ni jadi deki dengan dia, deki dengan amalan dia. Kemudian kita pun ngumpak. Lepas ada hasad ngumpak, memang amalan ni takkan naik, takkan lepas pintu langit yang kelima, tak lepas. Katanya lagi, kemudian Rasulullah kata lagi, kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba. Dalam banyak-banyak bawa amalan ni ada lepas pintu langit yang kelima tadi. Ada lepas. Lepas naik ke pintu langit yang keenam lah. Kemudian malaikat ni bawa amalan-amalan hamba Allah ni lepas pintu langit kelima naik ke pintu langit keenam. Baginya cahaya seperti bulan purnama. Amalan dia tu supaya cahaya bulan purnama malaikat bawa. Daripada amalan solat, daripada amalan zakat, daripada amalan umrah, daripada amalan puasa dan daripada amalan jihad. Termasuk jihad ni. Jihad bukan perang saja.
Jihad ni kita bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara baik. Jihad dia banyak cabai dia. Ada orang berjihad dengan ilmu, cabai ilmu. Ada orang berjihad dengan jalan kebajikan. Dia bukan jihad ambil pedang, ambil senapan je. Perjuangan kita ni duduk ada perjuangan lagu mana? Dalam kebaikan, kebajikan, ketaatan, dan kita bersungguh dalam jalan tu, berjihadlah kita. Supaya orang duduk asrama rindu mak ayah, tapi tahan duduk asrama kerana belajar. Tahan hotel kerana didenda, tak siap kerja sekolah dia apa. Tak ada masa nak main-main, ada peraturan dia. Kadang makan pun tak sedap, tidur tak lena, tak cukup keperluan. Kadang mari lapar kadang-kadang. Itulah, tapi dia bersabar dalam belajar. Itu jihad dalam ilmu, dalam belajar. Jihad tu. Ada orang kerja sungguh-sungguh, ada orang nak mari rasuah dia. Dia tak ambil, orang lain ambil rasuah senang-lenang, dia bersabar. Dengan berkat gaji itulah dia bersabar rezeki dia. Dia berjihad dalam mencari nafkah rezeki dia. Amalan ni amalan banyak tadi, naik ke pintu langit yang ke-6. Malaikat hafazah dapat melintasi dengan amalan itu, sehingga amalan-amalan tadi sehingga sampai ke langit yang ke-6. Muka surat 142. Lalu berkatalah malaikat penjaga langit tersebut kepada mereka, berhenti, tak lepas pula. Dalam banyak-banyak ni tak lepas. Pukul ke amalan ini akan muka tuannya. Membawa turun amalan ni pekung, pukul, lempar ke muka tuannya. Kerana dia ni tidak belah kasihan kepada hamba-hamba Allah yang terkena bala dan kesakitan. Bahkan ia merasa gembira dengannya. Akulah malaikat rahmat. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalannya melintasi aku ke pihak lain. Allah, besar amalan ni. Amalan dia comel, naik sampai pintu langit kena. Dia tak ngopak ke orang, dia tak hasad ke orang, dia tak ujub, dia tak cinta ke dunia dalam amalan dia. Ni tiba-tiba tuan-puan, dia tak takabur, tiba-tiba tersekat di langit yang kena. Bapa tak boleh lepas ke langit ke-7, sakok di langit kena. Bapa? Kerana tak ada belah kasih kepada hamba-hamba Allah yang lain, terutama yang terkena bala, sakit. Bahkan dia rasa gembira orang tu kena bala, mampu pergi dia. Gembira pula orang dia tu sakit, ikut dia sakit, aku sihat. Tak boleh. Hak seorang Muslim kepada Muslim yang lain, kena ziarah, kena bantu dia. Apatah lagi bila dia minta bantuan daripada kita, kena bantu. Setakat kita mampulah, sikit seorang. Jadi dia ni tak ada belah kasih, dia cara hadiah je, tak cara hal orang lain. Jiran tu sakit ke tak sakit, tak cara, tak boleh. Kena cara, kena ada belah kasih. Belah kasih ni dengan rahmat, pandai orang lain dengan pandangan rahmat si dia. Batulah dia sikit, minta tolong kita batu. Dia sakit, kita ziarah. Dia perlu ubat, kita beri ubat. Perlu dirawat, kita bantu rawat. Bakar rumah dia, pergi ziarah, beri nasihat baik, minta dia bersabar, doa ke dia, bagilah sedikit sebanyak bantuan kepada dia. Hak ni, buat hak ni, lepas amalan kita di langit yang kena, belah kasih. Maksud kita kena ada ihsan kepada saudara mara kita hak lain. Kita tidak, jangan ada kepentingan diri lah. Bukan jangan pula batu sebab ada sebab lain. Tu batu sebab kasih pada dia, saudara kita tu, belah kasih, bukan kerana tujuan lain lah.
Katanya lagi, kemudian ada amalan orang lain tu boleh naik lagi. Kemudian malaikat hafazah hak lain bawa naik pula amalan seseorang hamba. Lepas belaka langit pertama dia tak ngopak lepas. Langit yang kedua dia tak buat amalan tu kerana keduniaan lepas. Langit ketiga dia naik amalan dia tu lepas pula kerana dia tak takabur. Langit keempat dia naik lepas pula kerana dia tidak ada sifat wujud. Naik langit kelima lepas pula kerana dia tak ada sifat hasad. Naik langit keenam amalan dia lepas kerana dia ada sifat kasih, belah kasihan kepada orang lain. Tiba-tiba naik langit ketujuh tersekat amalan dia. Comel dah benar. Sikit lagi. Amalan hak bawa naik langit ketujuh ni amalan daripada solat, daripada puasa, daripada nafkah, termasuk nafkah jihad dan warak. Warak ni menjaga penampilan diri, menjaga makan minum, menjaga mata, menjaga telinga daripada benda-benda syubhah. Bukan benda haram dah, benda syubhah. Haram tu jauh sekali lah. Ni orang ni baginya bunyi seperti bunyi lebah, dan baginya cahaya seperti cahaya matahari, dan naiklah bersama dengan amalan itu 3,000 malaikat naik bawa amalan dia ni hebat. Kok naik siapa amalan langit ketujuh ni hebat. 3,000 malaikat bersama amalan tu naik mulianya. Mereka dapat membawanya sehingga sampai ke pintu langit ketujuh. Maka berkata malaikat hak jaga pintu langit ketujuh, berhenti sakok pula. Banyak amalan tu naik, hak ni sakok hak ni. Berhenti pukul ke amalan ni ke muka tuannya. Bukan muka je, pukul juga amalan ni seluruh anggotanya. Allah, seluruh anggota mana? Kepala, tangan, kaki, belakang, perut, anggota badan dia. Pukul atas muka, pukul seluruh anggotanya dengan amalan dia, dan tutupkan dengannya ke atas hatinya. Allah, tutup hati ni. Hak lain tak apa, pukul atas muka, pukul atas belakang, pukul atas tekuk, pukul atas perut. Hak ni tutup hati ni. Akulah malaikat zikir. Aku akan menghalang amalan orang yang tidak mengingini kerabaan Tuhanku, yakni riak dari sampai kepada Tuhanku. Dia zikir, tapi zikir dia bukan untuk Tuhan dia, tapi ada tujuan lain. Riak, nak tunjuk pada orang zikir dia. Dan juga ada tujuan keduniaan. Zikir untuk jadi kebal, zikir untuk jadi kaya, zikir untuk orang puas jadi patuh pada dia, zikir supaya bisnes lancar. Dia ada sesuatu tujuan lain selain pada Tuhannya. Nak lagi zikir kerana nak tunjuk kepada orang. Sebenarnya dia berkehendak dengan amalannya itu bukan kerana mencari redha Allah. Dia berkehendak melakukan zikir itu ada kehendak lain selain daripada redha Allah. Tengok syaitan menyesak keset kita, masyarakat kita. Berapa ramai orang ambil amalan-amalan zikir kerana tujuan tertentu. Dia mau zikir ni tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kalau kurang tak jadi, kalau lebih bahaya, jadi panah dan sebagainya. Zikir apa dia gitu? Rasulullah tidak meletakkan syarat gitu. Benda baik kalau lebih dia jadi lebih baik. Melainkan Rasulullah tetap dah zikir 33, tak berat. 100 kali istighfar, 70 kali. Tak berat, tak ada siapa 1000, tak ada siapa 10,000, tak ada siapa kena habis zikir ni 7,000 semalam ni. Kalau dok habis tak jadi. Oh, selama ni kita ingat dengan zikir ni jadi.
tinggal dah Allah, tak nampak dah kuasa Allah. Kita bertuhan kepada Allah, kau bertuhan kepada ayat ataupun zikir kita amal. Cuba fikir baik. Itu. Tuhan pun ada rahmat dari Allah. Kehendak kita dalam berzikir tu tujuan apa? Siapa kok mana? Sedekah ilahi anta maksudi. Hei Tuhanku, mulah aku tuju. Wa ridhaka matlubi, redamu aku nak. Tak ada benda lain hak kita tuju, tak ada benda lain hak kita tuntut, hak kita nak melainkan redha Allah dalam zikir kita. Jadi kena hati-hati ambil amalan. Nak amalan tu kita wujud ada rujukan kitab dak, ada sumber sahih dak, ada dalinah dak daripada guru mana. Wujud ambil dari mimpi. Habis kerja. Syariat lengkap comel tu. Tiba-tiba ada ilmu lagi untuk melengkapkan syariat yang telah lengkap. Mari ikut mimpi. Kena tipu daya dengan jin gitu je. Dah. Maka zikirnya tidak sapa kepada keredaan Tuhannya. Maka sakok situ di langit ketujuh, kerana zikirnya riak, dia ada kehendak lain. InsyaAllah kita sambung minggu depan pula tuan-puan. Sambung minggu depan pula. Tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Minggu depan hadis ni panjang. Kita sambung minggu depan lah, tak habis lagi ni. InsyaAllah. Sampai langit ketujuh dah tu. Cuma dia ada ulasannya lagi lah. Setelah langit ketujuh tu apa yang akan jadi? Begitulah seterusnya. Jadi benda ni Nabi kata di awal hadis tadi, kena jaga. Jaga ni amalan ni supaya amalan baik kita tu naik belaka, dibantai ke di hadapan Allah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dikotori dengan inilah dipanggil maksiat batin, kejahatan batin dalam jiwa kita. InsyaAllah kita sambung baliklah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah was salama fid dunya wal akhirah. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تسبح كفارة dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Mana Tok Bila? Tok Bila mana? Tok Bila tak ada. Sudah. Membawa kena azal ke? Mana Tok Bila? Azal. Bagai azal. Sudah. Oh, wah kali-kala. Alik belakang ya. Alik belakang ya. Tak nampak muka ni. Sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول 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 الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله الله أكبر. أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الأريد والصلاة القائمة سيدنا محمد رسول الله.